Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum saya memulakan tumbuhan hari ini, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Asmah binti Muhammad Asri. Saya merupakan pelajar Universiti Malaysia Terengganu. Okey, soalan pertama saya, boleh tak teacher kongsikan latar belakang keluarga teacher? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nur Asmah kerana memilih saya lah untuk temu hari. Okey, yang pertama sekali saya berasal daripada teacher lah, teacher berasal daripada Perak lah. Kalau nak tanya asal tu payah nak jawab sebab Malaysia. Okey, tapi keluarga berasal dari Perak. 5 adik-beradik, teacher merupakan anak yang sulung. 2 orang perempuan dan juga 3 lelaki, dan daripada 5 ni 2 orang kami, 2 perempuan, 2 merupakan guru. Jadi ayah teacher telah bersara dan mak pun lama dah bersara, bekas jururawat, dan ayah merupakan bekas pegawai Felda. Jadi cukup kan untuk keluarga. Okey. Soalan seterusnya, boleh teacher kongsikan latar belakang akademik teacher? Okey, sekolah rendah menengah tu biasalah SPM, dan setelah menamatkan SPM pada tahun 1995, teacher melanjutkan pelajaran ke bidang matrikulasi pada tahun 1996, iaitu TESOL lah, Teaching English as a Second Language, di mana tahun tu training program. Jadi teacher menghabiskan 2 tahun matrik di Pusat Persediaan Pelajar di bawah UiTM di Seksyen 18 Shah Alam, dan menyambung ijazah selama 3 tahun di UKM, dan seterusnya pada tahun 2001 melanjutkan pelajaran ke bidang sarjana, dan akhirnya bergerak graduan sarjana pada tahun 2009 di UPSI. Jadi setakat ni itu sajalah di bidang pendidikan. Okey. Seterusnya, boleh teacher ceritakan sejarah pekerjaan terdahulu dan latar belakang pekerjaan teacher yang sekarang? Okey, teacher ni kalau ikut tak ada sebarang pengalaman, Asma, maksudnya habis tingkatan 5 memang tak ada kerja langsung. Dalam sementara menunggu keputusan SPM keluar masa tu kan 3 bulan memang berada di rumah. Sebab polisi mak dengan teacher dia kata takut kerja sekali pegang duit dah tak mau belajar. Jadi memang tak adalah. Pekerjaan pertama merupakan guru ni lah. Posting pertama pada tahun 2001 setelah graduate, dan sehinggalah kini. Dan ini merupakan sekolah kedua lah, penempatan pertama sebagai guru di SMK Felda Bersaut dari 2001 sehingga 2009, tempat di mana ayah teacher bertugas sebagai pegawai Felda lah. Jadi orang kata balik duduk dengan parents. So ini sekolah kedua, dan kalau diizinkan Allah mudah-mudahan pencen di sini jugalah. Itu sajalah. Tak banyak, memang cikgu je. Kiranya teacher kerja dahulu dekat sekolah dahulu tu menjadi guru lah. Ya. Memang tak ada kerja lain, memang tak betul-betul tak pernah kedai ke apa, memang tak adalah. Cikgu lah pekerjaan pertama. Part time ke apa, waktu cuti SEM pun tak ada, memang cuti lah. Kayaknya teacher masuk sini jadi guru tingkatan 6. Okey, masuk sini tu sekejap je, sebab teacher masuk sini 2010, awal 2010. Betul ke 2010? Betul 2010. 2010 macam lama dah. 2010 setahun mengajar tingkatan 2 dan tingkatan 4. Kemudian cuti bersalin, dan sebab cuti bersalin tu dapat tingkatan 6 sehinggalah sekarang. Jadi dah pada 2010 dah 13 tahun. 13 tahun. Jadi tingkatan 6 ni 12 tahun dah lah. Kayaknya teacher menjadi seorang guru kanan tingkatan 6 tahun ni lah tahun ke 2019, jadi tahun ni tahun ke 4. Matematik tak pun nak pandai semua. So tapi 2019 dilantik sebagai guru tingkatan 6 sehinggalah kini. Okey. Boleh teacher terangkan pekerjaan teacher yang sekarang? Terangkan masuk Asma macam mana tu? Skop kerja ke, spesifikasi ke? Okey, sebagai penduduk kanan ni pentadbiran lah. Kalau cikgu tu kebanyakan PDP. Jadi sebagai penduduk tingkatan 6, pentadbiran, pengurusan yang melibatkan guru-guru sumber manusia lah, guru-guru tingkatan 6, pelajar tingkatan 6. Jadi berkaitan dengan semua hal ehwal tingkatan 6 di bawah bidang PK tingkatan 6. Jadi co-curriculum, HAM, academic curriculum. Jadi semualah. Jadi teacher menguruskan melantik guru-guru yang bertanggungjawab terhadap portfolio tertentu. Maksudnya penyelaras pun dia jugalah, dan juga bincang dengan cikgu-cikgu ni sebagai pemantau, sebagai pengurus penyelaras semua tu lah, kira di bawah
bidang kuasa teacher selagi mana tingkatan 6 jadi di bawah bidang kuasa teacher lah, dan teacher pula membantu maksudnya PK lain sebab tingkatan 6 ni bukanlah satu yang berasingan kan, maksudnya bila kata kurikulum tingkatan 6 kita akan kerjasama dengan arus perdana, dan teacher pun masih tertakluk di bawah pengetua. Maksudnya itulah, tapi itulah banyak nampak gitu dengan kesimpulan atas apa yang berkaitan dengan tingkatan 6 di bawah teacher lah. Okay, tanggungjawab sepenuhnya tingkatan 6 di bawah teacher. Ya, maksud dia kalau nak buat program pun mungkin idea tu buah fikiran datang daripada teacher sendiri, ataupun sebab teacher, antara yang teacher amalkan ialah teacher suka konsep mesyuarah. Maksudnya teacher itu satu, dan pada teacher trial and error, sebab kita kadang tak tahu kan macam mana. Jadi kalau macam anak buah teacher, cikgu-cikgu lain ada macam idea yang dapat, diorang boleh ni lah pitch, maksud dia bentangkan, dan kalau teacher rasa dan maksudnya ambil pendapat anak buah teacher, kalau rasa okey benda tu, okey kita go on lah. Maksudnya walaupun teacher ni mengurus, tapi tak semestinya lah, maksudnya teacher menjadi ketua. Okey, teacher ketua dari segi tu, tapi pada masa yang sama teacher nak macam tu lah kan, macam dua hala lah. Okey. Soalan seterusnya, dengan ilmu yang teacher belajar di universiti dahulu, ada kaitan tak dengan pekerjaan teacher yang sekarang? Okey, ni macam teori yang praktikal lah kan. Teori dulu teacher, tak apalah teacher cerita sikit lah. Waktu matrik ni teacher ni belajar just content. Maksudnya sebab teacher TESOL kan, teacher English. So waktu matrik ni sebenarnya belajar balik writing, macam yang Asma belajar masa tingkatan 6. Writing, lepas tu reading, grammar, literature, tu je waktu matrik. Tapi bila masuk degree, waktu tu lah ilmu perguruan. Maksudnya teacher ada, teacher ingat ada psikologi pendidikan, ada sosiologi pendidikan, metodologi, assessment, maknanya semua berkaitan dengan perguruan lah. Baru tu. Jadi nak kata teori bawa ke praktikal lah, nak kata tak pun, maksudnya tak adalah kata 100%. Sebab kita belajar teori tu kadang tak di-apply juga. Contoh macam teacher kata penilaian tu kan, sebab penilaian tu dia ajar kita macam mana nak construct soalan, nak bina item. Jadi bila sampai ke sekolah sebenarnya tak adalah teacher buat soalan pun sebelum ni kan, dan soalan pun disebabkan kita masih terikat dengan peperiksaan tu, jadi kita ambil apa yang dah ada. Jadi bila tu teacher tak guna lah pula ilmu assessment tu kan. Okey, tapi macam yang lain, contoh macam sosiologi, psikologi, maksudnya sebab teacher mengajar bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris ni persepsi anak murid terhadap bahasa Inggeris, halangan, maksudnya kenapa kan, kalau kita kenapa tak boleh sebut tak boleh sebut film tu macam betul-betul, maksudnya nak sebut filem lah pula. Jadi tu teacher kata okey, sebabkan adalah kita punya pengaruh daripada bahasa ibunda kita. Jadi adalah teori yang teacher boleh guna pakai, tapi nak kata kalau boleh bagi persen tu, teacher rasa dalam 80% teacher apply lah. Maksudnya apa yang teacher belajar tu memang boleh diguna pakai dah. Tapi itu dari teacher, dari segi guru. Dari segi pengurusan, memang hak tu tak adalah semua. Maksudnya pengurusan ni memang itu memang belajar lah. Dia tak ada, maksudnya bila teacher pegang jawatan PK ni, teacher tak beri kursus macam pengetua akan ada kursus kan, MPEQL. Jadi dia ajar teori, ada assignment. Tapi macam PK ataupun GK, di sekolah kita panggil istilah SLT, MLT lah, senior leader team dengan middle. Jadi PK ni SLT lah, senior, GK MLT, middle leader. Jadi tak ada kursus, tak ada apa. Memang teacher dapat jawatan ni dan sendirilah, ataupun macam sendiri tu maksud dia teacher belajar, bertanya. Tu ya, memang kena bertanya lah. Bertanya tu bukan daripada mantan guru yang megang jawatan ni, tapi juga daripada kawan-kawan lain. Lepas tu kita pun macam kata, bila teacher kata trial and error, betul, trial and error, sebab teacher tak ada pengalaman. Jadi bila kita buat tu, kalau benda tu okey, okey lah, maksudnya kita boleh teruskan, ada penambahbaikan. Tapi kalau tak, maksudnya mungkin memang tak berkesan, ataupun kat mana yang silap, so teacher akan adjust. Sampailah teacher rasa dah 2019 ni 2023 barulah nak semacam cedik sikit. Tapi itu pun pada teacher masih lah banyak lagi lah yang teacher kena belajar dari segi ilmu pengurusan. Itulah. Okay, soalan seterusnya, sepanjang teacher menjadi seorang guru, teacher pernah mendapat anugerah? Setakat ni anugerah yang dapat tu, anugerah tu lah penempatan cemerlang. 2 kali dah lah, Alhamdulillah. Sekali seawal 2006. 2006 ni kalau ikut pada teacher masih awal lah. Di sekolah pertama, sebab tu DG 41 kalau ikut, itu tahun kelima teacher mengajar. Berbanding dengan senior, tapi Alhamdulillah rezeki. Sebagai orang Islam kita percaya rezeki. Tapi yang kedua, mungkin betul lah pengetua teacher pada masa tu, orang atasan teacher ialah orang yang tak percaya pada, maksud bukan tak percaya, maksudnya dia tidak tengok seniority.
pada usia, pada tempoh. Memang dia tengok pada kerja. Maksud dia, so mungkin sebab itulah kan. Tu kali pertama. Dan kali kedua, Alhamdulillah tahun terakhir DG44 pada tahun 2018. DJ 2017 atau 2018. Tapi itulah Alhamdulillah lah. Sekali pada 41, sekali pada DG44. Sekarang dah DG48. Ada 3 tahun lagi, tak tahulah ada rezeki ke tak, tapi okey lah. Adalah dua tu Perkhidmatan Cemerlang. InsyaAllah ada rezeki. InsyaAllah. Okey, soalan seterusnya, apakah faktor-faktor yang mendorong teacher berjaya sehingga ke tahap teacher yang sekarang? Faktor. Okey, yang pertama tu teacher rasa memang tak apalah, teacher tolak lah faktor yang kita kata keisabab rezeki apa semua tu. Teacher rasa yang pertama memang keluarga teacher lah. Teacher seorang yang sangat personal dan sangat private. Maksud dia apa-apa pun dari teacher ialah keluarga di sini. Teacher masuk restu mak dan ayah pada teacher itu sangat penting. Ni kalau teacher boleh kongsikan lah dengan semua teacher tak nak pun jadi cikgu. Teacher minat bahasa Inggeris tapi tidak sebagai seorang guru. Dan teacher memberontak lah pada semasa nak isi buang UPU. Teacher dah ambil engineering. Teacher rasa macam agak glamour gah kan, pakai topi putih macam engineer kan, jurutera. So teacher nak isi. Teacher pelajar sains tulen. So nak isi. Tapi mak dengan teacher nak teacher jadi cikgu. Jadi macam tak apalah, isi lah walaupun dengan berat hati isi. Dan itulah rezeki Allah izinkan dapat ke arah tu. Dan teacher pun belajar, okey tak apalah, macam dia kata BI kan, so teacher minat. Dan bila start mengajar tu, kira tak ada lagi, kira teacher tak ada lagi macam kata jiwa seorang pendidik. Macam teacher cikgu pergi sekolah mengajar, nak kata teacher nak rapat dengan pelajar ke tak, sampailah lama Asma, sampailah teacher pindah ke sekolah kedua ni, teacher mengajar tingkatan 6. Budaya pelajar tingkatan 6 pada tu yang teacher macam sangat, teacher kagum lah anak-anak murid teacher membantu satu sama lain kan bila seorang susah. Dan jadi waktu tu teacher macam rasa, waktu tu lah teacher macam, then I'm a teacher. Jadi pada teacher itulah restu. Maksudnya mak dengan ayah teacher, apa-apa yang teacher buat pun kecuali kahwin je pilih sini. Hak lain semua teacher rasa, even kalau masa nak pergi jumpa orang, as simple as macam boleh tak nak pergi, kalau mak teacher kata janganlah. Kalau teacher buat juga mesti akan ada benda yang jadi itulah pada teacher. Apa-apa pun kalau orang tanya teacher, selagi mak dengan ayah, maksud dia restu tu sangat penting. Dan bila dah berkahwin tu of course lah faktor memang keluarga lah pada teacher penyumbang paling penting. Di samping yang kedua anak-anak murid teacher. Macam teacher kata teacher lambat sikit lah, Allah bagi macam apa, wahyu lah. Maksud dia nak sukakan kejayaan pendidik itu. Tapi terima kasih kepada anak-anak murid teacher tingkatan 6. Sebab tu teacher sebut anak-anak, sebab banyak yang teacher belajar. Jadi teacher pun sukakan, maksudnya jadi seorang guru ni pun sebab tu. Dan even bila teacher jadi fikir sekarang ni pun, bila teacher buat macam KPI teacher, bila tengok banyaknya pengurusan, dekat mana tang mengajar tu, sebab teacher masih dalam darjah teacher masih macam sebati lagi, teacher suka mengajar. Jadi teacher lebih rela duduk tengok laptop cari bahan, cari YouTube ke nak tunjuk kat dia daripada macam buat kerja pengurusan. Nak bahagikan dua tu lah, sebab jiwa teacher masih teacher suka mengajar. Dan itulah keluarga, anak murid, rakan-rakan. Jadi ini semua antara faktor-faktor yang semua manusia lah, maksud dia. Persekitaran pun alhamdulillah, persekitaran tu pun dalam bentuk orang yang dihadirkan di keliling teacher ni, semuanya yang bentuk teacher, siapa teacher hari ni. Dan macam mana orang kata perspektif teacher tengok orang, dan juga siapa teacher overall lah tu. Okay. Soalan seterusnya, katakan terdapat isu yang berlaku di sekolah, bagaimana teacher tangani isu tersebut? Okey, hak ni teacher ni isu ni pun tengoklah, teacher ni seorang yang sangat, satu yang teacher tak suka tentang teacher ni memang sangat akan berfikir yang memang berfikir, satu agak pesimis kadang-kadang, benda tu tak berlaku tapi macam mana kalau ada macam ni. Jadi bila ada isu tu, macam teacher akan ter-overthink. Kadang-kadang tu betul macam kesian tau, sebab like really stress. Baru-baru ni teacher kena hantar kursus kesejahteraan lagi. Sebab apa? Sebab bila jawab nama dia IKPSI, Indeks Kesejahteraan Psikologi, rupa-rupa dia tengok-tengok markah, teacher tak sejahtera. Lepas kata tak sejahtera dari segi mana? Sebab rasanya semua orang kata teacher seorang ceria, gelam, tak adalah nak marah-marah pun tak sangat. Jadi macam tang mananya tak sejahtera. Tapi bila teacher fikir balik, orang kata muhasabah diri, refleksi diri sendiri, mungkin macam tu lah. Sebab teacher bila teacher berhadapan dengan masalah tu, teacher macam nak buat macam teacher susah hati, dan teacher akan rasakan macam salah teacher ke. Jadi
bila ada masalah tu teacher tengok, okay, yang pertama sekali selalunya kalau teacher dah macam buntu ataupun macam dah tak tahu apa nak buat, of course teacher akan dia lah minta pendapat kawan-kawan yang terdekat dengan teacher lah, tengok pendapat dari segi profesional dan juga yalah maksudnya pendapat yang berbeza, dan teacher akan macam tengok jugalah timbang, okay boleh tak macam ni, dan lepas tu kalau selesai benda tu alhamdulillah. Tapi kalau lah tak jadi seperti yang teacher nak, macam teacher katalah trial and error tu balik lah, mungkin taklah ada benda yang tak apa macam dia tak selesai dengan sendirinya, macam bukanlah penyelesaian yang muktamad kan, dia akan juga, tapi macam sama ada penyelesaian sementara ataupun penyelesaian yang memang okay that's it, lepas tu kita move on. So macam tu lah teacher rasa susah, semua susah. Tu memang hari-hari kita berdepan dengan masalah sama ada kecil atau besar kan, yang memang kadang-kadang tu nak kena okay orang yang datang macam ni okay on the spot nak kena ni, dan lepas tu pula kadang-kadang bila betul ke aku macam yang kita ni kan, macam anak murid ada teacher macam mana sebab dulu dalam sejarah perkhidmatan teacher, masa di penempatan pertama teacher pernah berkursus untuk nama dia macam mentoring. Jadi teacher masih ingat salah satu dalam mentoring ni dia kata, kita ni bila orang datang berjumpa, maksudnya berhadapan dengan masalah, terutama membiarkan orang lah minta pendapat ke apa, datang bercerita masalah, kita bukannya macam jangan kita ni beri penyelesaian, sebab kita ni hanya macam pemudah cara. Penyelesaian tu datang daripada orang tu, tapi kadang-kadang kita ni bila kata niat nak menolong tu, kita kan jadi macam menyebuk lah. Okay, why dia orang buat macam ni, macam ni. Kita macam tapi itulah naluri kita bila kata kesian macam nak minta tolong kan. So kita pun bagilah penyelesaian, padahal benda tu sebab dia lah, sebab situasi dia lah lebih tahu. Itulah Asmah, kita adapt je lah. Okay, adapt and adopt. Okay. Pengalaman di tempat kerja yang memberi motivasi kepada teacher sepanjang teacher bekerja sekarang. Di tempat kerja orang di tempat kerja teacher dia kata di tempat kerja ini pengalaman yang baik ke, pengalaman yang positif ke yang negatif ni? Yang memberi motivasi kepada teacher. So tak semestinya positif kan? Okay. Hak ni tak disebut nama lah teacher dalam sejarah. Hak ni berlaku ni tau, bukanlah dalam tempoh ni lah, terdekat ni lah. Okay, rasa macam Asmah macam boleh teka lagi. Okay, selama teacher berkhidmat selama sekarang 22 tahun. Jadi adalah kejadian yang di mana teacher sebagai seorang pendidik, teacher rasa kalau berurusan dengan orang yang seprofession ataupun orang atasan, pada teacher tak apa ditegur. Tapi dengan teacher, maksudnya teacher harap teguran itu biarlah orang kata apa, ayat macam bukanlah berbahasa, janganlah yang sesuai dengan tahap kita. Kita adalah seorang guru, jadi tegur pun janganlah macam nampak macam kita ni tak berpendidikan, yang ni kan macam agak memalukan lah. Jadi selama teacher berkhidmat 22 tahun, teacher pernah dimarahi yang sampai teacher nangis Azmah. Teacher tak tahu salah tu sebenarnya salah siapa, padahal teacher hanya menjalankan tugas mengikut apa yang diarahkan, dan teacher menerima arahan daripada pelbagai pihak yang berlainan superiority dia. Okay, jadi bila teacher teacher buat dimarahi, seperti teacher ni macam seperti seorang guru marah anak murid, seperti seorang mak marah anak kecil dia, teacher rasa macam tersentak. Selama teacher berkhidmat banyak tahun sebagai cikgu biasa, tak pernah teacher, sebab teacher ni dibesarkan dengan maknya teacher cukup titik beratkan, walaupun dengan anak murid dengan apa, sebut terima kasih kalau ni lah. And then kalau betul salah, it's okay to say like you are sorry. Jangan kata teacher, dan teacher percaya benda tu. Jadi teacher, bila teacher ditegur untuk benda yang teacher macam ikut arahan dan teacher rasakan betul, dimarahi seperti tu, dan teacher ni, dan pada teacher mungkin nampak macam ni, tapi motivasi dia macam mana? Motivasi dia lagi lah, teacher kata okay, teacher akan buat lebih baik. Dan maksud dia apa-apa teacher buat, selagi teacher rasa benda tu betul, dan selagi teacher rasa benda tu untuk anak murid teacher, selagi tak menyalahi undang-undang ke apa, dan tak apalah. So itulah pada teacher macam orang kata bukan sekadar motivasi, memang kata apa, memberikan impak lah, sebab teacher tak sangka pada usia sebegitu dengan jawatan teacher dimarahi sebegitu rupa. Tak pernah menangis Azman, macam menangis atas sebab yang sebegitu, menangis sebab anak murid berjaya datang cakap terima kasih, hak tu banyak. Dan teacher memang sangat, memang itulah kata apa, the joy of being a teacher kan, bukannya nak apa, tapi bila anak murid datang ingat, hak tu memang tu teacher tak kata tak adalah satu yang betul-betul macam ini berlaku, okey akan ni, tapi hak ni walaupun negatif, tapi itulah yang
Yang motivate teacher. Ya. Okay, soalan yang terakhir. Apakah perancangan teacher untuk perkembangan teacher sebagai seorang guru ni pada masa hadapan? Okay. Bila tanya sekarang, okay, teacher sebenarnya pada satu ketika teacher menyimpan cita-cita nak menyambung PhD ke luar negara. Sebab teacher masa peringkat ijazah, teacher ditawarkan tetapi teacher menolak atas alasan teacher teacher anak sulung dan teacher fikir kesusahan mak dan ayah, adik-adik bersekolah apa semua. Dan teacher rasa macam, yelah walaupun pergi, alamak macam ada jugalah menyesal, bohong kalau tak kan, kenapa aku tak pergi. Tapi sama jugalah, orang kata one event lead to another. Kalau tak tu tak adalah teacher berada di CD apa semua kan. Jadi teacher masih ada life crewmate, dan sebab itulah teacher menyambung pelajaran kebikat sarjana. Sebab teacher rasa kalau lah tiba-tiba teacher nak macam nampak PhD, okay ya, at least teacher macam tak perlu nak buat sarjana, I can just ni lah teruskan. Tapi bila teacher dah masa tu, tapi bila teacher dah mula berkeluarga, priority shift, kata priority berubah. Jadi bila tanya teacher, ada tak? Ada, tapi mungkin persen tu dah berkurang lah cita-cita untuk menyambung pelajaran. Tapi kalau teacher sambung pun masih untuk jadi seorang guru. Dan yang kedua, kalau tanya teacher, jatuh sekarang adakah teacher nak menjadi seorang ketua? Sebab ramai macam kawan-kawan kata pergilah ambil. Maksudnya dorongan daripada rakan-rakan kan, pergilah ambil, why not you jadi ni apa semua kan. Okay, teacher kata bila tanya sekarang ni, hati ni masih teacher tak berapa berminat lah. Sebab teacher rasa macam tanggungjawab, accountability tu sangat. Teacher yang jaga tingkatan 6 ni pun nak jaga tingkatan 6 tu, kata sampai ke segala segi nak kena ni kan, nak kena fikir bila seorang kata apa, yelah result tak apa ni, teacher yang sehati, betul bila dia buat salah teacher nak kena jawab. Jadi selagi mana teacher tak boleh nak hadapi tu dengan profesional, dengan lebih tenang cara penyelesaian, maksudnya pengurusan emosi, pengurusan masalah, whatever you call it. So teacher rasa mungkin teacher tak sesuai lagi lah untuk apply. Tapi balik pada tadi, kata teacher masih suka mengajar. Jadi tak tahulah kalau ikut perancangan teacher tu Asma, dalam tempoh 2 atau 3 tahun ni teacher mungkin nak balik ke jadi guru biasa. Sebab teacher tak nak duduk di pengurusan lah. Sebab teacher nak, memang teacher nak dekat dengan student dan dia dekat kelas, teacher nak dekat situ. Tapi itu sekarang lah. Ke depan-depan ni kalau Allah ubah, maksudnya hati teacher dia berubah tu wallahualam. Tapi itu jawapan untuk hari ni. Okay. Dekat ini saja sesi kita untuk bertemu bual. Saya mengucapkan terima kasih kepada teacher sebab banyak berkongsi motivasi, ada yang bagi macam tips-tips untuk saya boleh berguna lah untuk masa akan datang ni. Okay. Terima kasih teacher. Sama-sama Asma. So all the best in all your future undertakings. Okay. Terima kasih teacher. Sama.